billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. InsyaAllah pada video kali ini saya akan kongsikan daripada bab iman, bab tauhid, pelajaran yang kelima berkaitan dengan tajuk hakikatul imani, muka surat 33 hingga muka surat 36 insya-Allah. Jadi untuk pelajaran hakikatul iman ini, insya-Allah apa yang kita akan pelajari daripada tajuk ini ialah pertama ta'riful ihsan, iaitu ta'rif ihsan. Yang kedua zikru dalilun nakliyi, menyebutkan dalil nakli ala hakikatul ihsani, atas hakikat ihsan. Yang ketiga bayanul alaqati, menerangkan berkaitan dengan hubung kait bainal imani, di antara iman, wal islami wal ihsani, Islam dan ihsan insya-Allah. Jadi kita teruskan pada muka surat ke-34. Insya-Allah kita akan teruskan pada muka surat 34. Jadi siapa ada buku boleh rujuk kepada muka surat 34. Jadi disebut yang di situ di atas ta'riful ihsani lughatan, al ihsanu diddul isaa. Al ihsan, ihsan ini dengan maksudnya berbuat baik, diddul isaah, lawan kepada al isaah, mendatangkan keburukan. Al isaah mendatangkan keburukan. Al ihsan mendatangkan kebaikan, al isaah mendatangkan keburukan. Okey, kalau ni ditanya apakah ta'rif ihsan lughatan, ambil sampai situ cukup. Sampai situ sahaja. Masdaru ahsana, masdar dia daripada ahsana, ai dengan maksud jaa bi fi'lin hasanin, datang dengan perbuatan yang baik. Okey, itu sikitlah ya. Jadi daripada sudut istilah pada sudut istilah, jadi disebut bi anna ya'budallaha, bahwasanya engkau sembah Allah. Bi anna ya'budallaha, bahwasanya engkau sembah Allah, ka'annahu, seolah-olah engkau melihatnya. Ka'annahu yarahu, seolah-olah engkau melihatnya, Allah. Fa illam yakun yarahu, jika engkau tidak melihat Allah, tidak melihat Allah, fa innallaha yarahu, maka sesungguhnya Allah melihat dia. Dia melihat dia tu kita lah. Sampai situ cukup. Al-ihsan sampai dekat situ ta'rif al-ihsan daripada sudut istilah. Wal jiddu, iaitu kesungguhan, fil qiyami, dalam melaksanakan bihuquqillahi ta'ala, hak-hak Allah Ta'ala, ala wajhatun nushi, atas keadaan ataupun jalan nushi, petunjuk. Nushi dengan maksud petunjuk. Wa takmilu laha, dan menyempurnakan baginya hak Allah Ta'ala, dan menyempurnakan hak Allah Ta'ala. Okey, sampai situ boleh sampai ya rohu cukup. Nak sampai habis pun tak ada masalah. Insya-Allah itu takrif bagi ihsan daripada sudut lughah dan pada sudut istilah. Maksudnya kita nak faham apa? Kita nak memahamkan daripada takrif ini ialah ihsan ini ialah kita dah buat baik. Lebih baik daripada itu ialah kita buat sehabis baik. Maksudnya Allah perintahkan ihsan ini dalam semua perkara. Allah perintahkan ihsan ini dalam semua perkara yang kita buat, sama ada ibadah ataupun bukan ibadah. Yang mana contoh? Sebagai contoh, kita disuruh untuk bersedekah. Kita disuruh untuk kita bersedekah. Adapun bila kita bersedekah, kita disuruh bersedekah dengan ihsan. Macam mana nak bersedekah dengan ihsan? Iaitu buat sedekah dengan sebaik-baik sedekah.
Kita disuruh antaranya daripada contoh sedekah ni, kita nak bersedekah, kita disuruh atas kita itu untuk sedekah tanpa orang tahu, ataupun kalau kita nak sedekah pun orang orang yang menerima sedekah itu tak rasa seperti dia tu terima sedekah. Itu satu. Tak rasa. Kalau kalau kata Syekh Nuruddin dulu dia sebut, dia ajar kami, bila biasa orang bagi sedekah dia akan bagi duit bagi orang macam ni. Apa kata kita tukar cara sedekah, kita buat macam ni. Jadi orang yang menerima sedekah kita tu dia ambil daripada tangan kita yang di bawah. So dia akan ambil daripada atas. Betul. Dia akan ambil daripada atas. So jadi kita dah lari daripada salah satu daripada uruf ataupun adat kebiasaan orang yang meminta sedekah, ialah apa? Dia tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, kan? Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. So kita kat situ sebenarnya ihsan ini mengajar kita untuk memperbaiki hati kita, keadaan hati kita tu sendiri. Itu contoh daripada sudut sedekah. Kita boleh sedekah dalam keadaan orang lain tak tahu. Kita hanya sedekah kepada orang yang kita nak sedekah itu saja. Bila sampai pada orang yang sedekah tu, kita sedekah dan kita bagi pula dengan caranya yang terlebih baik. Tangan kita dekat bawah, kita ulurkan daripada bawah, bukan daripada atas. Apa lagi? Kita puji kita tazkirahkan dia, ingatkan dia, ini benda ni adalah kefakiran ataupun kesusahan ni adalah ujian daripada Allah Ta'ala, bukan untuk menghinakan dia dan sebagainya. Jadi anak-anak dirahmati Allah sekalian, itu contoh sedekah. Kita ambil sedekah. Dalam bab lain, ibadah yang lain pun ada juga. Contoh dalam bab kita sembelihan. Ni nak dekat puasa, nak dekat hari raya korban, kan. Kita disuruh untuk berlaku ihsan juga pada binatang, bukan semata-mata pada manusia saja. Kita disuruh juga berlaku ihsan pada binatang. Macam mana contohnya? Apabila kita nak sembelih, kan, kita nak sembelih binatang, kita disuruh untuk tidak menyembelih kawan-kawan binatang tu tadi di hadapan binatang. Kita tak disuruh untuk menyembelih binatang di hadapan binatang yang lain satu. Kedua, kita disuruh untuk menggunakan pisau ataupun parang yang tajam untuk sembelih, bukan parang yang tumpul. Kena pilih juga, kan, pilih yang tajam. Lepas tu apa? Sembelih tu pula sembelih dengan yang paling cepat untuk binatang itu mati. Kan? Pilih dengan cara yang paling cepat binatang itu mati. Kalau dalam Islam disuruh untuk sembelih, kalau lembu dan kambing disuruh sembelih di bahagian kerongkong, sebab kat situ paling cepat untuk mematikan. Kalau unta, leher dia panjang, so kita tak potong dekat kerongkong, kita akan potong dekat bahagian bawah leher yang mana dekat dengan bahagian dada, dia punya dada ataupun badan. Disuruh kat tu supaya dia cepat mati. Samalah juga dengan ayam. Samalah juga dengan ayam, itik, angsa dan sebagainya. Itu antara adab-adab ataupun cara-cara untuk kita berlaku ihsan dan sesama makhluk. Kalau dengan makhluk pun kita disuruh untuk berlaku ihsan, dengan manusia lebih-lebih lagi lah disuruh berlaku ihsan. Dengan manusia ni tak ada kira lah, berlaku ihsan ni tak disuruh membeza-bezakan di antara berlaku ihsan dengan orang Islam ataupun orang bukan Islam. Allahu a'lam. Itulah kecantikan Islam itu, dia tak membeza-bezakan. Manusia sama je. Yang membezakan manusia seorang manusia dengan manusia yang lain adalah iman dan Islam sahaja. So atas kita berlaku, kita dah Islam dan beriman, jangan lupa tambah lagi satu dalam diri kita, iaitu ihsan. Okey, baik, cukup sampai situ. Jadi adakah, kalau orang tanya, adakah ihsan ni ada dalil daripada Al-Quran dan Sunnah? Ya, ada. Dalil dia apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah firman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, Allah sebut wallazina jahadu fina, dan mereka-mereka yang berjuang, wallazina jahadu, dan mereka-mereka yang berjuang, fina, dalam mencari keredaan Allah. Ni
kami kan, dalam mencari keredaan kami iaitu Allah, lanahdiyannahum subulana, nescaya kami akan memberikan mereka petunjuk, nescaya kami akan tunjukkan mereka subulana, jalan-jalan menuju kepada kami. Kami ini bukan nak kata Allah tu ramai, tak. Dalam bahasa Arab, bila Allah menggunakan kami menunjukkan kepada kebesaran Allah, menunjukkan kepada kebesaran Allah, keagungan Allah, bukan nak menunjuk Allah tu ramai, tak. Subhanallah, Allah tak, bukan macam tu. Allah tu Esa. Cuma bila dalam bahasa Arab digunakan, bila mufrad, sesuatu itu mufrad, dia menggunakan lafaz dengan lafaz jamak, dia bermaksud mengagungkan ataupun mengesakan. Sebab tu kita tak disuruh dan dilarang, ulama-ulama melarang kita daripada menggunakan bahasa-bahasa seperti kami untuk membahasakan diri sendiri. Macam tu biasalah budak-budak zaman sekarang ada sebut, kami tak sukalah buat macam ni, membahasakan diri dan membiasakan diri dengan menyebut kami kepada diri sendiri. Tak boleh. Sebenarnya tak boleh. Dia dia dah ambil salah satu daripada sifat Tuhan, iaitu apa? Takabur. Tak boleh So kena hati-hati. Okey, dalam penggunaan tu. Siapa yang dah guna tu kena ubahlah. Kena ubah. Allahu a'lam. Tu dalil dia. Yang pertama surah Al-Ankabut ayat 69. Daripada sunnah, daripada hadis. Waqad audaha, Nabi SAW telah menerangkan ataupun menjelaskan Nabi SAW al-ihsanu, tentang ihsan ini, fi hadisin Jibril, pada hadis Sayyidina Jibril al-masyhurun, yang masyhur, hina sa'alahu anhu, ketika disoal tentang ihsan. Faqala, maka kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kembali pada takrif kita yang istilahi. Okey ya. Okey, boleh rujuk pada hadis 40 kita boleh rujuk hadis ini pada hadis yang 40 insya-Allah. Boleh tengok kat situ pada hadis yang kedua kalau tak silap saya. Jadi seterusnya kita akan teruskan kepada pelajar nilai kita nyata air, objektif kita nyata air, iaitu kita nak ketahui apa pula alaqah bainal imani, alaqah hubung kait baina di antara al-imani iman, wal islami Islam, wal ihsani dan ihsan. Apakah hubung kait di antara tiga-tiga perkara ini? Pertama, al-imanu yata'allaku bi umurin batinati al-ghaibiyati. Al-imanu, iman, yata'allaku, berhubung kait, bil umuri, dengan perkara-perkara, al-batinah, yang batin, al-ghaibiyah, yang tak nampak. Maksudnya apa? Al-iman ni dia banyaknya perkara berkaitan dengan hati. Benda yang namanya hati. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya hati, urusan hati ni tak ada siapa tahu, walaupun namanya malaikat, walaupun namanya malaikat Munkar dan Nakir, Raqib dan Atid, yang duk menulis kebaikan dan keburukan kita ni. Kata ulama, malaikat Raqib dan Atid ni dia pun tak tahu apa yang ada dalam hati. Sampai kalau ahli sunnah wal jamaah menyebutkan apa, ada satu lagi malaikat, seorang lagi malaikat yang mana Allah perintahkan dia untuk tulis apa yang ada dalam hati. Kan? Itu pun dia pun tak tahu, dia hanya tulis apa yang Allah bagi tahu dia untuk dia tu tulis. Allahu a'lam. Itu akidah kita lah. Itu akidah kita kena berpegang macam itu. Allahu a'lam. Itu sebab tu kita kena jangan kata urusan hati ni dia tak wajib, tak perlu. Kita disuruh untuk sama-sama untuk membersihkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, dan disuruh untuk kita menanamkan ataupun menyuburkan hati kita dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifatnya terpuji. Baik, seterusnya, al-islamu yata'allaqu bi imtisali. Islam itu berhubung kait bil imtisali, dengan melaksanakan al-a'mali, amalan-amalan zahiratun, amalan yang zahir. Maksudnya apa? So, paling mudah 5 yang wajib,
dan sunat-sunat yang Allah perintahkan. Allah perintahkan kita untuk buat benda yang wajib. Allah perintahkan kita untuk buat benda yang sunat. Kena buat. Jangan lupa Allah juga perintahkan untuk kita tinggalkan benda-benda yang namanya makruh dan benda-benda yang namanya haram. Ini adalah benda-benda berkaitan dengan perkara-perkara zahiriyah, yang namanya perkara-perkara yang nampak, kan? Sebab tu kalau saya ulang lagi sekali, benda-benda yang zahir ni, walaupun dia ni mudah cerita, benda-benda zahir ni dia menampakkan kita ni Islam. Benda-benda zahir ni dia menampakkan kita ni Islam. Benda-benda batin ni dia menampakkan kita iman. Sebab tu dia tak lari. Macam satu pelajaran yang lepas kita dah bincangkan bahawasanya iman itu dia tak akan lari daripada Islam. Islam itu dia tak akan lari daripada iman. Jika salah satu daripada dua perkara ini dia ni kita tinggalkan, dia akan mencacatkan di antara salah satu dengan yang lain. Saya dah sebut sebelum ni bahawasanya ada orang Islam tapi seseorang tu Islam pada zahir, belum tentu dia beriman dari secara batin. Ada orang dia beriman dan pastinya dia akan Islam. Dia pastinya dia akan Islam. Dia tak boleh dia tak boleh lawan. Sebab orang yang beriman, dia akan menzahirkan keimanan dia melalui Islam. Orang yang beriman, dia akan menzahirkan keimanan dia hingga menampakkan dia tu Islam. So dia akan jadi cantik. Ada pun zaman sekarang ni ada namanya orang Islam, tapi belum tentu lagi dia ni akan jadi beriman. Pasal apa? Sebab urusan iman ni, dia ni urusan yang hati. Dia sebab dia urusan hati. Sebab tu kalau kita tengok, nak tahu dia orang tu Islam ataupun tidak, tengok pengamalan dia tu. Dia buat tak apa yang Allah perintahkan? Allah dia suruh dia semayang tak? Allah suruh dia zakat tak? Allah suruh dia haji tak? Kan? Kalau Allah suruh dia puasa tak? Kalau lah dia tak buat, tapi dia tak buat apa yang Allah suruh, dan dia buat apa yang Allah larang, kan? Dia tu Islam. Dia itu Islam, tapi iman dia tu boleh dipertikaikan. Iman dia boleh dipertikaikan. Sebab apa? Tak dinamakan orang yang beriman, kan? Melainkan dia buat namanya Islam. Tak dinamakan orang yang beriman, melainkan dia menzahirkan keislaman dia hasil daripada iman yang dia ada dalam hati. Sebab tu kita selalu diperingatkan oleh guru-guru kita, disebut dengan takrif iman apa? Al-imanu wa tasdiqu bil qalbi. Membenarkan dengan hati. Apa maksud membenarkan? Membenarkan tersebut ialah kita ni tak ada rasa ragu, tidak rasa susah, tidak rasa payah, tidak rasa benci, tidak rasa apa-apa semua perkara-perkara yang tak elok itu ketika kita melaksanakan namanya Islam. Al-iqraru bil qalbi, at-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani, dan dilafazkan, diikrarkan, dituturkan dengan lisan kita. Kita cakap benda-benda yang iman ni, kita apa yang ada kat dalam hati, kita akan, insya-Allah kita akan cakap dengan lisan kita. Kalau hati kita buruk, kita akan cakap benda-benda yang buruk saja. Kalau hati kita ni kotor, kita akan cakap benda-benda yang tak elok saja. Itu nak menunjukkan iman kita macam mana. Dan yang terakhir tu al-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani, wa zawahiru bil jawarih, dan dizahirkan dengan apa? Dengan panca indera yang lima. Ni mata kita, telinga kita, mulut kita, dua tangan kita, dua kaki kita, dan ada yang menambah kemaluan juga. Ya. Adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, kena faham, itu namanya iman. Orang sebab tu bila kata seseorang tu Islam, kita boleh hukum pada zahir saja. Kita tak boleh hukum saja batin, sebab kita tak boleh nampak. Kita tak nampak. Sebab tu ada namanya istilah dekat dalam agama kita, namanya munafik. Luar nampak Islam, dalam sebenarnya kafir. Apa maksud kafir? Kufur dengan apa yang Allah perintahkan. Dia menidakkan apa yang Allah perintahkan. Itu masuk kufur. Nak cerita tu panjang lagi, insya-Allah kita akan di hari akan datang kita akan cuba bincangkan. Dan yang terakhir, al-ihsanu yata'allaqu bi muraqabatillah. Al-ihsan ini yata'allaqu, berhubung kait bi muraqabatillah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Taala fi sirri wal alaniyati, daripada zahir dan batin kita. Secara zahir dan batin kita, fi sirri batin
wa alaniyah, dan secara zahir. Okey. Idza infarada islamu bizikri, jika disebutkan Islam itu semata-mata, jika semata-mata disebutkan Islam, dakhala fihi ma'nal iman, maka termasuk padanya makna iman. Wa idza infarada imani bizikri, jika semata-mata sebut iman, dakhala fihi makna Islam, maka termasuk juga makna Islam. Sebab tu saya cakap tadi, dia takkan ada salah satu, dia kena ada dua. Wa idza infarada ihsani bizikri, jika semata-mata sebut ihsan, dakhala fihi ma'nal islami wal imani, maka termasuk pada maknanya Islam dan iman. Maksudnya kalau seseorang kata dia nak buat dia kata dia ni orang yang ada ihsan, mesti atas dia tu ada iman dan Islam sekali. Adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, inilah hubung kait iman, Islam, iman dan ihsan. Islam pada zahir, iman pada batin, ihsan ini merangkumkan di antara Islam dan iman. So dia tak lari daripada tiga perkara ini. Jadi kalaulah kita nak jadi orang yang betul-betul beramal dengan agama kita, jadi beramal dengan Islam, maka hendaklah kita gabungkan tiga-tiga elemen ini dalam diri kita, dalam pengamalan kita. Sebab tu belajar ini bukan semata-mata kita baca. Belajar ini jangan lupa kita perlu belajar untuk kita sampai tahap satu, untuk faham, sampai tahap untuk kita beramal. Cukuplah kita belajar, hari ini kita belajar satu perkara dan kita beramal dengan perkara tersebut sampai kita mati. Sebab tu jangan jangan semata-mata kita ni belajar itu hanya semata-mata nak periksa. Belajarlah supaya kita dapat jadi orang yang boleh beramal, kita jadi orang yang Islam, yang betul-betul Islam, supaya dengan Islam tersebut kita akan jadi iman, ada iman, dan akhir sekali dengan Islam dan iman tersebut kita garapkan untuk kita mantapkan Islam dan iman kita dengan ihsan, supaya kita jadi manusia ataupun orang Islam yang beriman yang kamil dengan adanya ihsan. Allahu alam. Saya rasa cukup sampai situ. Semoga pengisian pada hari ini Allah berkati. InsyaAllah moga-moga Allah redha dengan apa yang kita buat. Maka sama-samalah kita untuk berubah, untuk jadi manusia yang lebih baik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.